Hai, Assalamualaikum minasang, Elina desu konnichiwa. Okey, hari ni saya nak sharekan kepada you all mengenai tentang kata ganti diri. Tahu tak korang, sebenarnya kata ganti diri dalam bahasa Jepun ni ada banyak kategori tau. So, apa kategorinya dan macam mana penggunaannya? So, you all kena tengok video ni sehingga habis tau. Okey guys, stay tune. Hai, selamat datang ke Japan Backpackers Trip TV channel. So, anda jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk notifikasi video baru kami. Terima kasih. Untuk pengetahuan semua, sebelum saya lanjutkan lagi video ni, saya nak bagi sedikit informasi kepada anda. Sebenarnya, bahasa Jepun ni ia mempunyai pelbagai peringkat. Sebagai contoh, sekiranya anda ingin bercakap dengan pihak atasan di pejabat anda, for example lah, bercakap dengan bos ke, dengan pegawai ke, dengan senior ke, so cara percakapan tu adalah berbeza sekiranya anda bercakap pada rakan-rakan anda, iaitu yang biasa-biasa. So senang cakap tu, ada bahasa tinggi dan ada bahasa pasar juga. Dia lebih kurang macam kita lah, tapi ayat dia totally different. Yang itu, kalau nak tahu yang itu, saya akan buat di video yang akan datang. Tapi hari ini, apa yang saya ingin sharekan kepada you all semua mengenai kata ganti diri. Okey, sebenarnya dalam bahasa Jepun ni ada perbezaan penggunaan kata ganti diri antara perempuan dan juga lelaki. Saya ingin sharekan untuk menyebut dua perkataan dululah yang paling mudah, iaitu saya dan awak. Okey, kalau secara formalnya sebutan saya akan berbunyi dalam bahasa Jepun adalah watashi. Ni macam yang video saya yang sebelum ni lah, kan? Okey, watashi ni dalam bahasa Jepunnya bermaksud saya, yang seringkali digunakan oleh kedua-dua jantina, itu lelaki dan perempuan secara formalnya. Dan kalau untuk perempuan, ia juga digunakan secara tidak formal, iaitu bersama kawan-kawan, ataupun mereka boleh menggunakan kata ganti diri atashi. Wa tu dibuang, disebut atashi je, tu macam dengan kawan-kawan lah. Tetapi kalau untuk yang namanya lelaki, dia orang macam special sikit, sebab lelaki boleh menggunakan 3 jenis kata ganti diri. Sebagai contoh, kalau katalah untuk formal, mereka boleh menggunakan watashi, ataupun kalau informal dengan kawan-kawan akan ada dua, iaitu boku dan juga ore. Nampak tak perbezaan dia? Dan normally perempuan memang takkan gunakan dua perkataan ni, ore dan boku tu, sebab pada mereka ianya agak tidak sesuai lah, kan. Hanya perkataan ore dan boku ni digunakan oleh lelaki sahaja. Kadang tu kalau dia bercakap dengan kawan perempuan pun, dia orang membahasakan diri sebagai boku ataupun ore. Sebab tu kenapa kalau bila kita selalu tengok dalam cerita anime ataupun drama, yang lelaki lah yang selalunya akan sebut dua perkataan tu untuk menggantikan kata ganti diri mereka sendiri. Okay? Dan keduanya, untuk kita bercakap memanggil anda ataupun awak di dalam bahasa Jepun adalah anata. Okey, untuk secara formalnya memang akan disebutlah lelaki atau perempuan boleh menyebut perkataan anata. Tetapi kalau untuk lelaki, mereka boleh juga menyebut kimi ataupun omae. Mesti pernah dengar kan perkataan-perkataan ni. Okey, itu hanya untuk lelaki je, sebab sama jugalah ianya. Kalau perempuan tu ianya agak kurang sesuai untuk menggunakan perkataan kimi ataupun omae untuk addresskan sebagai anda. Normally perempuan akan sebut anata. So nampak tak? Ini bukan diskriminasi lah, actually. Sebenarnya ia lebih pada macam kebiasaan. Kan, memang ada juga kalau kita kat Malaysia ni, kalau kita dengan kawan-kawan baik kita, aku kau je kan. Tapi di Jepun cara mereka adalah sebegini. So ada perbezaan. Ini ada antara perbezaan yang boleh saya sharekan kepada anda untuk kali ini. Okey, jangan bermain kepala, sebab tu saya bagi dua je contoh yang terdekat. So nanti untuk next video kita akan sharekan lagi mengenai bahasa dalam bahasa Jepun yang mungkin anda tak sangka itu adalah penggunaannya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe kami di Japan Backpackers Trip TV channel. So jangan lupa temu janji kita di masa akan datang untuk lebih mengetahui tentang Jepun dan juga bahasa mereka. Okey, jane, sayonara.